Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita hari ini bersama lagi sekali dalam Bual Bicara Salam Santai, dan tajuk kita pada hari ini iaitu usahawan jalanan ke shopping mall. Jadi bersama kita ada dua tokoh, iaitu daripada Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Di sebelah kanan saya perkenalkan Datin Norisa Abu Bakar, Pengerusi Dewan Wanita, dan di sebelah kiri saya Saudara Encik Hisham Abdul Hamid, Pengerusi Dewan Muda Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Selamat datang Datin dan Encik Hisham. Ya, selamat datang. Okey, tujuan kita pada hari ini sebenarnya kita nak bercerita sikitlah tentang berkenaan dengan usahawan dan keadaan semasa yang kita tahu dengan orang kata nak survival dalam menangani cabaran COVID pandemik ni, dan dengan keadaan yang tidak orang kata tidak stabil, dan kita pun dalam keadaan berjaga-jaga dengan segala apa saja peraturan-peraturan atau SOP, dan bagaimana agaknya usahawan-usahawan kita ni nak survive dalam keadaan yang semasa ni. Tetapi sebelum tu saya juga ingin kita ingin berkongsi lah, sebab bersama kita ni adalah daripada Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Mungkin ramai yang tahu Dewan Perniagaan Malaysia ni adalah antara Dewan Perniagaan yang banyak membantu usahawan-usahawan, sebab mereka ni pun sebenarnya dah lama dalam negara. Dan bersama hari ini kita ada dua tokoh. Mungkin hari ini kita nak berkongsi, mungkin Datin Norisa mungkin boleh berkongsi dengan kita apa sebenarnya Dewan Perniagaan Melayu Malaysia ni, dan mungkin apa agaknya perkembangan terbaru yang sedang berlaku dalam DPMM itu sendiri, dan juga plan-plan yang mungkin sedang dirancang oleh DPMM. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Encik Faris, dan juga terima kasih saya kepada Suara TV Media yang telah menjemput kami di sini, juga kepada manajemen Quilt City Mall yang telah menjemput kami di sini untuk talk show pada hari ini. Okey, sedikit penerangan saya tentang Dewan Perniagaan Malaysia. Okey, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia ini telah ditubuhkan pada tahun 1957. Ya. Okey, gabungan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia telah diberi nama kepada Gabungan Dewan Perniagaan Melayu Melaya. Okey, itu nama awal, nama yang pertama. Tapi sejarah Dewan ini telah ditubuhkan lebih awal lagi pada tahun 1938. Ya, itu adalah sejarah, bermaksud dari tahun 1938 hingga sekarang dah 83 tahun. Okey, dan Dewan Perniagaan Melayu ini adalah persatuan yang pertama, pendaftaran nombor 1 di Malaysia. Ya, dan hala tuju Dewan sebenarnya adalah, okey, Dewan adalah sebuah organisasi yang berjuang untuk menyatu padukan peniaga-peniaga, pengusaha-pengusaha Melayu untuk kepentingan dan faedah ekonomi Melayu. Okey, dan juga meningkatkan maruah serta kecemerlangan bangsa Melayu itu tersendiri, khususnya dalam bidang ekonomi di peringkat negeri-negeri dan juga di peringkat antarabangsa. Dan juga inilah satu wadah perjuangan ekonomi Melayu Malaysia kita di sini. Itu saja, Cik Faris. Terima kasih Datin. Maknanya begitu lama Dewan Perniagaan Melayu Malaysia ni, dan rasanya begitu, boleh saya kata beribu-ribu usahawan yang telah dilahirkan. Mungkin ada yang dah berjaya dengan brand mereka sendiri, baik di peringkat negara dan juga mungkin di peringkat antarabangsa sendiri. Namun itu berlaku pada sebelum berlakunya pandemik. Kini kita dah pun dilanda pandemik ni, boleh saya katakan hampir setahun setengah. Dan ramai sebenarnya usahawan-usahawan yang struggle, baik yang dah berjaya maupun yang cuba nak bermula. So bagi Cik Ishan sebagai selaku pengurusi Dewan Muda yang mungkin lebih dekat dengan usahawan-usahawan belia dan usahawan muda ni, apa pandangan Cik Ishan sendiri tentang cabaran dan situasi usahawan, terutama dalam menangani cabaran pandemik itu sendiri? Baik, terima kasih kepada Cik Faris selaku moderator yang juga manajemen Quilt City Mall, dan juga kepada Suara TV. Terima kasih kerana menjemput kami daripada Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Bersama saya rakan sejawat saya Datin Norisa yang telah tadi menjelaskan sedikit berkenaan dengan latar belakang Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Baiklah, pertamanya kita melihat pandemik COVID
ni hampir 2 tahun lah. Okey. Dan kita akui bila berlakunya COVID ni banyak kesan khususnya kepada ekonomi di negara kita dan juga di dunia. Bukan saja di Malaysia, malahan di dunia. Benda ni satu benda yang berlaku secara global. Jadi sudah tentu mempunyai kesan kepada mikro dan makro ekonomi dalam negara kita ni. Saya melihat kesan kepada usahawan-usahawan bila mana berlakunya COVID ni. Pertama sekali, of course lah, kalau usahawan ni dia punya jualan lah. Okey, jualan dan belian itu adalah perkara yang paling pokok dalam perniagaan. Jadi bila berlakunya COVID ni, saya melihat semua terjejas. Dari segi sewa kedai, dari segi jualan, dari segi pasaran dan sebagainya. Dan yang paling penting sekali, orang berniaga ni dia perlukan duit. Tak ada duit, tak adalah dia punya perniagaan dan tak boleh nak meneruskan hidup. Jadi kesan-kesan yang berlaku sekarang ni kepada usahawan-usahawan yang ada, terutamanya usahawan muda, kebarangkalian dan juga kebanyakan mereka ni baru bertapak dalam perniagaan ni. Berlakunya COVID ni dah tentu dah menyebabkan yang paling utama sekali, pendapatan tu saya boleh katakan 50% dah makin berkurangan. Jadi kesan kepada ekonomi ni begitu ketara sekali bagi mereka-mereka yang berpendapatan rendah, khususnya kepada usahawan kecil dan usahawan sederhana. Jadi banyak program-program yang dijalankan kerajaan tu masih belum cukup untuk orang kata memantapkan usahawan sekarang. Mungkin kesan yang mendalam ni membuatkan nak bangun balik dalam perniagaan tu susah. Ini mungkin sebahagian daripada langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan maupun NGO-NGO, dan begitu juga bagi pihak macam kompleks membeli belah seperti Qmall ni mengambil satu pendekatan yang cukup baik untuk membantu usahawan-usahawan yang terjejas ni. Jadi mungkin kita boleh sembang lagi dalam mungkin dari sudut macam mana kita nak menambah baikkan usahawan-usahawan ni. Okay, terima kasih. Betul juga tu. Sebab kita pun sedia maklum melalui kerajaan, terutama di Kementerian Wilayah sendiri, apabila berlakunya PKP baru-baru ni, Menteri Wilayah juga mengumumkan untuk membuka zon KL bebas peniaga. Namun akibat daripada situ dia telah melahirkan terlalu ramai pula usahawan, sehingga kan orang yang dulu bukan usahawan, mungkin kerja profesional pun dah jadi usahawan. Dan ini tidak mengakibatkan ketidakseimbangan di mana peniaga lebih ramai daripada pembeli. Jadi apabila berlaku begitu, makanya persaingan usahawan itu begitu sengit kerana pembelinya sikit tetapi usahawannya terlalu ramai. Terutama peniaga-peniaga yang berada di jalanan. So mungkin di pihak BPMM sendiri, bagaimana agaknya pandangan BPMM sekiranya pihak macam contoh kompleks membeli belah ni sebenarnya juga menerima kesan yang sama, bagaimana agaknya mungkin mall atau kompleks membeli belah ni boleh membantu usahawan-usahawan jalanan ni untuk kita orang kata win-win situation whereby mall pun ada usahawannya dan usahawan pun ada tapaknya sendiri. Mungkin apa pandangan DPM sendiri? Okey, Cik Faris, satu soalan yang agak kita boleh share lah bersama. Pertamanya kita kena sedarlah peranan daripada pihak kerajaan, peranan daripada pihak-pihak NGO, peranan daripada pihak-pihak swasta, contohnya macam pihak Kuil City Mall. Dan juga of course dia membabitkan dengan orang ramai. Ini semua saling berkait sebenarnya. Apabila berlakunya perkara-perkara sedemikian, kita melihat peranan-peranan daripada orang yang tertentu ni cukup penting. Sebab tu bila adanya satu usaha sama, program usaha sama di antara pihak Kuil City Mall dan juga dengan pihak Dewan Perniagaan Melayu, saya melihat ni satu usaha yang cukup baik. Pertamanya, apabila kita melihat kepada usaha untuk menarik usahawan jalanan, yang kita ketahui usahawan jalanan ni biasanya mereka-mereka yang berniaga ataupun berjaja di luar, yang berada di kawasan luar. Mungkin kita boleh ambil contoh seperti di Jalan Raja Laut, di Jalan Tar dan sebagainya, bazar-bazar Ramadan yang ada sekarang ni yang mungkin terlalu banyak bazar-bazar Ramadan ni yang membuatkan seperti Cik Faris cakap tadi, terlalu ramai orang yang berniaga.
Tetapi persoalannya, adakah nisbah orang berniaga dengan nisbah orang membeli itu cukup ataupun sempurna. Tapi kita boleh sifatkan bila terlalu ramai peniaga menyebabkan ialah belian tu kurang, kurang, jadi jualan tu kurang. So bila pihak Kuil City Mall ni mengalu-alukan satu program usaha-sama dengan Dewan Perniagaan, ini kita melihat sebagai satu jalan keluar sebenarnya kepada usahawan untuk sama-sama berniaga ataupun menjalankan perniagaan di dalam satu kompleks membeli belah yang cukup hebat, yang cukup sempurna, yang sudah ada nama di negara kita ni, dengan kadar orang kata kadar sewa yang istimewa, dan juga banyak faedah-faedah yang diberikan kepada usahawan. Sebenarnya ini merupakan satu titik permulaan kepada usahawan-usahawan jalanan mencari lokasi yang lebih baik dalam keadaan yang lebih sempurna untuk mendapat orang kata pelanggan-pelanggan yang lebih baik. Sekarang kita akui di dalam mall ni lebih orang kata dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang ada aircon dan sebagainya, dalam keadaan yang lebih teratur, parking dan sebagainya. Dan yang paling penting, dalam kita nak menangani isu COVID ini, di dalam mall ini sudah tentu SOP yang disediakan ini cukup baik, cukup bagus untuk pelanggan untuk sama-sama datang ke dalam shopping mall seperti seumpama inilah. Sebab tu saya melihat ini satu usaha yang cukup baik daripada pihak Kuil City Mall untuk memberi satu peluang perniagaan kepada usahawan jalanan dalam menampilkan jualan-jualan yang lebih hebat kepada pelanggan-pelanggan yang diperlukan. Itu saya melihat itu peranan yang cukup baiklah daripada pihak Kuil City Mall. Okey, lagi satu, kita pun kerajaan telah menggalakkan kita punya usahawan untuk terlibat sama dalam platform digital, tapi saya rasa persentage ataupun peratusan usahawan yang telah pun mengambil inisiatif untuk terlibat dalam platform digital ni agak rendah. Jadi mungkin di pihak DPMM sendiri, aksesnya apakah mungkin plan ataupun usaha di pihak DPMM untuk menambahkan lagi usahawan ni kepada ke arah digital platform itu sendiri? Baik. Kepada ahli-ahli yang telah menjadi ahli, kepada usahawan yang telah menjadi ahli di Dewan Perniagaan Malaysia, kita akan membimbing, kita memudah carakan kepada semua yang telah menjadi ahli kepada kita mengadakan kursus-kursus, taklimat, kita mengadakan kursus pembangunan, pemodalan, perancangan, pembiayaan, pemasaran. Kita akan mengadakan juga yang paling penting digital pemasaran. Itulah norma baru yang kita harus ikut. E-commerce, kita yang harus ikut pada norma yang sekarang ini. Lagi satu yang kita juga Dewan Perniagaan Melayu, kita ada link bersama dengan agensi kerajaan. Kita dapat peluang untuk berniaga yang dia agensi-agensi ini menyediakan ruang expo untuk usahawan kita menyertai, dan juga bukan saja tempatan, bukan saja di Malaysia, dan kita akan bawa usahawan OSO ke luar negeri, antarabangsa. Itu apa yang kita telah lakukan pada yang lepaslah sebelumnya berlakunya pandemik, dan kita pun haruslah berdoa agar penularan virus ini berakhir dengan segeralah. Itu kita harap-harap begitulah, Cik Faris. InsyaAllah kita pun sama-sama doakan juga, sebab wabak pandemik COVID ni dia bukan sekadar menjejaskan usahawan, tetapi dia juga menjejaskan kehidupan kita secara normalnya dan menyebabkan banyak perkara-perkara yang kita tak mampu buat secara biasa dan kita terpaksa mengubah dari segi gaya hidup kita. Jadi sebelum kita mengakhiri, saya ada satu soalan terakhir atau kita buka kepada Datin ataupun Cik Isam sendiri. Mungkin apa agaknya kata-kata ataupun mungkin apa agaknya yang nak disampaikan kepada ahli-ahli di luar sana, atau mungkin juga kepada penonton-penonton yang mungkin berminat nak join Dewan Perniagaan Melayu Malaysia ni, mungkin apa yang nak disampaikan saya serahkan kepada Datin. Saya ingin menjemput dan mengalu-alukan kepada usahawan-usahawan baru yang ingin menjadi ahli Dewan Perniagaan Malaysia ini, dipersilakan, sebab kami ke tahap yang lebih cemerlang dalam perniagaan,
demi ekonomi bangsa Melayu kita sendiri. Terima kasih. Saya juga sebelum kita nak menutup kita punya sesi membual ni, saya juga mungkin ingin berkongsi. Yang pertamanya, sebagai satu Dewan Perniagaan Melayu yang cukup lama bertapak di negara kita ni, hampir puluhan tahun, dan juga merupakan NGO yang pertama di negara kita, saya cukup yakin kita dah pun melahirkan begitu ramai usahawan-usahawan Melayu Bumi Putera di negara kita ni yang telah berjaya, kan, yang juga masih bersama-sama dengan kita dalam usaha untuk memantapkan lagi Dewan. Dan kita juga menyeru kepada pihak kerajaan, pihak-pihak NGO, pihak swasta sebagaimana seperti Kuil City Mall yang begitu aktif dalam untuk memantap dan menaikkan imej usahawan-usahawan Melayu Bumi Putera. Jadi kita menyeru kepada semua pihak-pihak yang berkenaan sama-sama menggembeling tenaga, sama-sama menggembeling idea untuk kita menyumbang dalam untuk memantapkan usahawan. Kerana saya cukup yakin program-program yang dijalankan oleh Dewan Perniagaan Melayu dengan usaha sama dengan satu contoh yang cukup baik daripada pihak Kuil City Mall, satu-satunya kompleks membeli belah di dalam negara kita ni yang memberi peluang yang cukup baik kepada usahawan-usahawan jalanan. Kita boleh tengok dengan keadaan sekarang ni memberi peluang yang baik kepada mereka-mereka yang ingin berniaga di ruang niaga yang cukup baik, cukup hebat. Kalau kita tidak merebut peluang ni, saya tak tahulah. Bukan mudah untuk kita nak menjemput semua usahawan jalanan untuk tampil ke dalam satu ruang perniagaan yang hebat. Jadi gunakanlah peluang. Pelanggan-pelanggan pun tak perlu kita nak fikir hujan, tak perlu nak fikir panas, kerana di dalam ni dah tersedia dah. Memang tidak perlu takut pada ribut taufan dan sebagainya. Datanglah berkunjung ke ruang niaga yang telah disediakan ni, kerana inilah sebagai satu permulaan. Dan kita cukup yakin kalau Kuil City Mall boleh memberi peluang kepada usahawan jalanan, saya menyeru kepada kompleks-kompleks membeli belah yang ada di negara kita ni untuk terus bersama-sama dengan Dewan Perniagaan untuk memberi peluang yang lebih baik. Sebab itu saya cukup yakin kita kalau sama-sama kita main peranan di antara pihak kerajaan, pihak NGO, pihak swasta, insya-Allah saya melihat nasib usahawan-usahawan yang terjejas selama berlakunya pandemik COVID ni kita dapat atasi sikit demi sikit. Begitu juga kepada mereka yang ingin mengenali dan juga mengetahui lebih banyak maklumat berkenaan dengan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, boleh juga melayari di laman website dpmm.org.my. Itu satu cara untuk menghubungi Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Jadi sekali lagi terima kasih bagi pihak kami daripada Dewan Perniagaan Melayu Malaysia kepada pihak pengurusan Kuil City Mall yang menjemput kami untuk satu sesi temu bual hari ini dalam satu Facebook Live. Begitu juga kepada SUA TV. Terima kasih banyak kerana memberi platform yang untuk kami untuk sama-sama menyampaikan satu maklumat yang baik kepada usahawan-usahawan jalanan, khususnya kepada industri kecil dan sederhana. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah sama-samalah kita untuk memantapkan lagi industri dan juga ekonomi negara kita, khususnya kepada mereka-mereka yang usahawan kecil dan sederhana. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada tetamu kita yang terhormat hari ini, Datin Rusa Abu Bakar, Pengerusi Dewan Wanita Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, dan Cik Hisham Abdul Hamid, Pengerusi Dewan Muda Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Jadi sebelum kita mengundurkan diri, saya sekali lagi daripada pihak SUA TV dan juga FK Empire dan juga pihak Kuil City Mall Management, kita mengalu-alukan pada semua pendengar-pendengar dan juga penonton dan juga pada semua usahawan-usahawan di luar sana untuk turut serta menyertai program yang kita namakan program Usahawan Kota dari Jalanan ke Shopping Mall. Untuk keterangan lanjut boleh menghubungi kami di nombor telefon 019-248-9895 ataupun melayari page kami di Facebook Usahawan Kota dari Jalanan ke Shopping Mall. So saya sekali lagi mewakili dari segi pihak SUA TV ingin ucapkan terima kasih pada kedua-dua tokoh kita pada hari ini dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.